Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita masih dapat meneruskan program kita hari ini berkenaan daripada siri dari meja KPM, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. InsyaAllah untuk kali ini kita akan membicarakan satu tajuk yang menjadi amalan di dalam masyarakat Labuan secara khususnya dan juga masyarakat Malaysia secara amnya, iaitu isu berkaitan dengan talqin. Talqin adalah satu isu yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Di Labuan pun samalah. Maknanya kita telah mengamalkan talqin ini mungkin ratusan tahun ataupun lebih daripada itu. Sebab talqin ini telah diamalkan di Timur Tengah, khususnya di Syam. Mungkin telah lebih daripada ratusan tahun adalah sudah pasti, mungkin mencecah 1000 tahun atau lebih daripada itu. Ini kerana dalil berkenaan dengan pelaksanaan talqin ini adalah jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang hadis itu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Majmu'. Kitab Majmu' satu kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab Lisyirazi yang ditulis oleh Imam Nawawi, seorang imam yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, di mana dalam kitab Majmu' ini beliau menulis tentang isu talqin yang diamalkan oleh masyarakat Syam pada ketika itu. Sebab Imam Nawawi ini memang tinggal di Syam lah. Kemudian Nawa itu di Syam, sekarang di dalam negara Syria. Jadi dalam kitab Majmu' jilid yang kelima, muka surat 273 hingga 275, iaitu yang telah ditahqiqkan oleh Muhammad Najib Al-Muti'i, di mana cetakan ini adalah cetakan dari Maktabah Al-Irsyad Jeddah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, di mana dalam muka surat 200 juzuk 5, di dalam juzuk 5 muka surat 273 hingga 275, kita dapati Imam Nawawi membicarakan tentang isu yang berkaitan dengan talqin ini, iaitu dalam bab dalam perkara yang keempat, di mana dalam muka surat tersebut, muka surat 273, disebut ar-rabi'atu dan fasal yang keempat, iaitu berkenaan dengan perkara yang keempat yang disebutnya. Jadi kita bacalah kitab Imam Nawawi ni, kitab Majmu' ni. Jadi kitab Majmu' ni memang satu kitab yang sangat penting lah dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang keempat dinyatakan bahawa qala jama'atun min ashabina yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafnihi fayajlisu 'inda ra'sihi insanun wa yaqul di mana berkatalah, qala Imam Nawawi menulis, berkata jama'atun min ashabina, ramai daripada kalangan sahabat-sahabat kami. Ashabina ni adalah ulama-ulama Syafi'i, bahawa mereka menyatakan yustahabbu talqinul mayyit, istihab ditalqinkan mayyit. Yustahabbu ini adalah maksudnya mustahab lah. Mustahab ini kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kita tak dengar. Jadi mustahab ini mempunyai dua pengertian. Satu, mustahab ini adalah dengan erti ianya adalah sunat. Sunat maknanya disunatkan.
Bila sebut yustahabbu, maknanya ya sunnu, disunatkan. Disunatkan untuk baca talqin mayat selepas dikebumikan. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata sunat. Maknanya bagus kita buat lah. Bila kita sebut sunat, dia adalah atas daripada harus, tetapi bawah daripada wajib. Cuma bezanya, ada setengah ulama menyatakan bila disebut yustahabbu, mustahab ini adalah amalan sunat yang dibuat oleh Nabi SAW, tetapi Nabi buat terlalu jarang. Terlalu jarang lah, mungkin sekali ataupun dua kali dalam hayat baginda, ataupun beberapa kali sahaja. Adapun sunat itu Nabi buat banyak kali. Contohnya seperti sembahyang rawatib. Itu sunat muakkad. Bila Nabi terlalu kerap buat ataupun terlalu ditekankan, maka dia akan menjadi sunat muakkad. Ataupun setengah-setengah kitab dia tulis mustahabbu al-muakkadah. Maknanya di sunat mustahab yang ditekankan, yang digalakkan kena buat. Okey, jadi Imam Syafi'i menyatakan bahawa berkata ramai di kalangan ulama-ulama jama'atun, maknanya bukan jama'atun. Kalau satu jemaah, satu kumpulan dipanggil jama'atun. Kalau dua, jama'atani, dua kumpulan. Ini jama'atun, maknanya banyak kumpulan-kumpulan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ramai, maknanya satu jumlah yang ramai lah di kalangan mazhab Syafi'i. Min ashabina, daripada ashab kami, daripada ulama-ulama di kalangan ulama Syafi'i, menyatakan bahawa yustahabbu talqinul mayyit, sunat untuk ditalqinkan mayit, aqiba dafnihi, selepas kita mengkebumikan mayat itu. Faya jelisu inda ra'sihi insanun, lalu seorang akan duduk di kepala mayat itu dan berkata, ya fulan, wa yaqul ya fulan ibn fulan, wa ya Abdullah ibnu amatillah, uzkur al-ahda alladhi kharajta alayhi min ad-dunya, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna al-jannata haqqun, wa anna an-nara haqqun, wa anna al-ba'tha haqqun, wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, wa anna Allah yab'athu man fil qubur, wa annaka radita billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, wa bil qur'ani imama, wa bil ka'bati qiblatan, wa bil mu'minina ikhwana. Zada Syekhun Nasrun, Rabbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Fahadha talqimun indahum mustahabbun. Jadi bila seorang tu duduk di kepala mayat, lalu dia berkata, wahai fulan ibnu fulan, wahai Abdullah ibnu amatillah, ingatlah janji kamu ketika kamu keluar, kharajta alaihi minad dunya, ketika kamu keluar daripada dunia, iaitu syahadat an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iaitu kamu mengucap bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah semata-mata, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, wa la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, wa annal jannata haqqun, dan sesungguhnya syurga itu benar, wa annan nara haqqun, dan sesungguhnya neraka itu benar, wa annal ba'tha haqqun, dan sesungguhnya kebangkitan itu adalah benar, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang yang tidak ada ragu-ragu padanya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap jiwa daripada kubur itu, setiap manusia daripada kubur, wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya engkau redha dengan Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai agamamu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini adalah satu ungkapan yang besar lah. Dalam hadis lain di mana Nabi SAW, dalam hadis sahih juga, Nabi menyebut bahawa sesiapa yang menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka diwajibkan kepadanya syurga. Maknanya besarnya ungkapan itu sehingga Allah akan mengurniakan syurga pada dia.
wabil Qur'ani imama, dan juga dengan Quran itu sebagai imam, wabil Ka'bati qiblata, wabil mu'minina ikhwana, dan juga dengan orang mukmin itu sebagai saudara. Di mana ini antara yang disebutlah dalam ni. Kemudian ditambah lagi wazada Syekhun Nasrun, dan ditambah oleh Syekh Nasrun, seorang ulama pada zaman itu, ataupun yang yang dinakalkan oleh Imam Syafi'i, seorang ulama lain, di mana ditambahkan Rabbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan sesungguhnya Tuhan aku itu adalah Allah, tidak ada yang lain melainkan dia. Hanya kepada Allah aku menyerah, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan pemilik arasy yang maha agung. Fahadha talqinun indahum mustahabun, inilah dia talqin yang dilakukan oleh mereka yang dinyatakan sebagai mustahab, iaitu sebagai sunat lah. Dan kita telah jelas makna mustahab tadi, maknanya benda yang sunat yang dibuat oleh Nabi SAW, tetapi kurang dibuat. Ada setengah-setengah ulama menyatakan mustahab dan sunat tu sama, dia tidak membezakan antara mustahab dan sunat. Ada setengah ulama membezakan antara dua lafaz tersebut berdasarkan berapa kekerapan Nabi melakukannya. Dan ramai lagi selain daripada dinyatakan di sini, Imam Nawawi sebut Syekhun Nasrun yang menyatakan bahawa ini adalah mustahab, dan ramai lagi ulama yang lain. Imam Nawawi telah menakalkan dalam kitab ini dan kitab Majmu' ini golongan ulama-ulama yang lain. Mimman, disambung lagi ayat dia tu selepas daripada itu, mimman nassa ala istihbabihi al-Qadhi Husain wal Mutawalli wa Syekhun Nasr al-Maqdisi wal Rafi'i wa ghairuhum, wa naqalahu al-Qadhi Husain an ashabina mutlaqan. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa mimman nassa ala istihbabihi, di antara ulama yang menyatakan bahawa perkara ini adalah mustahab, antaranya adalah Qadhi Husain wal Mutawalli. Ini semua nama-nama ulama besar lah di zaman Imam Syafi'i dan juga sebelum daripada dia lah. Wal Mutawalli wa Syekhun Nasr al-Maqdisi wal Rafi'i, ini Imam Rafi'i lah, seorang imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Wa ghairuhum wa naqalahu al-Qadhi Husain an ashabina mutlaqan, dan dinakalkan daripada Qadhi Husain daripada ulama-ulama Syafi'i. Ashabina maknanya ashab kepada Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'i, bahawa benda ni diterima secara keseluruhan, secara mutlak lah di kalangan mereka. Maknanya diterima, memang ulama-ulama Syafi'i tidak ada persoalan dalam isu tentang bahawa talqin ini adalah sunat. Tak ada orang yang mempertikaikan perkara itu. Sebab sekarang timbul golongan yang kononnya menyatakan bahawa talqin ini adalah bid'ah. Jadi itu adalah fatwa yang yang jauh bercanggah dengan apa yang dinyatakan di dalam ijtihad ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i berijtihad bahawa talqin itu adalah sunat, dan kita perlu buat, kita perlu galakkan. Sebab di sana talqin kita ni, selain daripada apa yang kita sebut ni, kita ada tambahan lagi. Kita katanya umpamanya man rabbuka wa man nabiyyuka dan sebagainya, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, kan. Bila dia tanya kepada kamu tentang siapa man rabbuka, maka jawablah Allah Tuhanku. Bila dia tanya man nabiyyuka ataupun siapakah lelaki ini, maka jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabiku dan juga rasulku, sebagaimana di dalam hadis yang lain. Jadi maknanya di sini disebut lagi, jadi ramai ulama-ulama Syafi'i yang menyatakan sunat tentang talqin ini. Bahkan ianya dianggap sebagai satu perkara yang disepakatilah oleh ulama-ulama secara mutlak. Wasu'ila Syekh Abu Amru ibn Salah rahimahullah anhu faqala at-talqinu huwa allazi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Dan ditanya Syekh Abu Amru bin Salah rahimahullah berkenaannya, lalu dia menjawab, dia berkata talqin itulah huwa allazi nakhtaruhu wa na'malu bihi, itulah dia talqin yang kami pilih dan kami beramal dengannya. Qala wa rawaina fihi hadisan min hadis Abi Umaymah, dan dia berkata lagi, dan kami telah meriwayatkan perkara berkenaan dengan perkara ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah.
laisa isnaduhu bil qaim, di mana dia menyatakan walaupun isnad dia tu tak berapa comel, maknanya dia tahu hadis tu adalah hadis dhaif, tetapi boleh diamalkan, tidak ada masalah. Laisa isnaduhu bil qaim lakin u'tudida bi syawahida wa bi amali ahli Syam. Jadi dia kata walaupun sanad dia tu tak berapa comel, maknanya sanad dia tu bukan apa ni, tak ada apa ni, tak berapa comel sebagaimana hadis hasan, sebagaimana hadis sahih, tetapi ada di sana dalil-dalil lain yang memperkukuhkan dengan syawahid-syawahid yang mana kita boleh beramal dengannya, dan serta juga dengan amalan yang dibuat oleh Ahlus Syam. Ahlus Syam ni mereka telah lama dah buat talqin ni. Mereka lama dah buat talqin tersebut, Ahlus Syam. Qadiman, maknanya daripada dulu lagi dibuat oleh Ahlus Syam tersebut. Haza kalam Abi Amru, itulah yang dinyatakan oleh, itulah dia perkataan yang dinyatakan oleh Abi Amru. Qultu, aku berkata, ai An-Nawawi, Imam Nawawi kata, Imam Nawawi pula ni tadi kata-kata orang lain kan, kata-kata Abu Amru, ini kata-kata Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi kata, qultu hadithu Abi Umamah rawahu Abul Qasim At-Tabarani fi mu'jamihi bi isnadin dha'ifin wa lafzuhu an Sa'd ibn Abdullah Azdi qala, di mana Imam Nawawi berkata, qultu, aku berkata, iaitu Imam Nawawi, hadis Abu Umamah yang diriwayatkan daripada Abu Qasim, rawah Abu Qasim diriwayatkan daripada Abu Qasim At-Tabrani fi mu'jamihi, dalam mu'jam dia, mu'jam hadis dia, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, wa lafzuhu an Sa'd ibn Abdullah Al-Azdi, dan sanad dan lafaznya itu daripada Sa'id bin Abdullah Al-Azdi berkata, dia kata apa? Syahidtu, aku telah hadir, syahidtu Aba Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fi naz'i faqala, di mana aku telah hadir, aku ada ketika mana Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah ni sahabat Nabi lah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa ketika itu Abu Umamah ni dalam keadaan nazak, fi naz'i faqala, lalu Abu Umamah berkata, iza mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi summa liyaqul. Lalu dia berkata, iza mittu, bila aku mati, fasna'u bi, maka naklah kamu buat sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, qala idza mata, iaitu Nabi kata apa? Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrih, bila salah seorang daripada sahabat kamu mati, maka hendaklah kamu fasawaitum, ratalah tanah di atas kubur dia. Maksudnya, maknanya mudahlah, satu perkara yang mudah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun di sini masalah adakah boleh dibuat binaan ataupun tidak atas kubur, perbahasannya panjang, dia ada lagi macam-macam takwil dan juga kefahaman ulama yang berbeza tentang perkara tersebut. Ada yang mengambil secara literal, di mana mereka menyatakan bahawa kubur tu perlu diratakan, fasawaitumut turaba ala qabrih, hendaklah diratakan, kecuali Nabi sebut maknanya satu jengkal lah daripada tanah tu, maknanya tak perlu buat apa-apalah, tak perlu buat binaan dan sebagainya. Tetapi ada sebahagian ulama mereka ihtimal bahawa hadis itu dengan makna yang pelbagai. Ada menyatakan bahawa itu sekiranya kalau di tanah perkuburan awam, tanah orang ramai, tanah yang wakafkan, maka tak boleh buat macam tu, tak boleh buat binaan dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya itu adalah tanah persendirian, maka di sana ada khilaf di kalangan ulama, ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Sebab itu kalau kita tengok di Mesir, kubur Imam Syafi'i sendiri memang besar, memang dibuat dengan begitu cantik di dalam masjid. Kubur dia tu dalam masjid tapi dia ada pagar lah. Begitu juga kubur sebelah daripada kubur Imam Syafi'i itu, dia ada kubur anak murid dia, Imam Abu Rafi'i ke apa, tak tahu, saya tak pasti molek, tapi ada kubur anak murid dia lah sebelah daripada dia tu.
Jadi anak murid dia ni maknanya meninggal juga dikubumikan di sebelah dengan tak jauh dengan kubur Imam Syafi'i, juga dalam masjid yang sama. Tapi ada pagar semualah, dia buat comel cantik tempat tu. Dia letak apa ni serban besar, maknanya nak beritahu maknanya seorang yang alim. Apatah lagi Imam Syafi'i ini dikatakan bahawa dialah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, seorang lelaki daripada Quraisy yang mana ilmunya itu memenuhi pelusuk bumi. Sebab satu-satunya orang alim yang hebat, yang apa ni, yang ilmunya berkembang begitu luas ke serata dunia daripada kalangan Quraisy adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu kelebihan Imam Syafi'i yang disebut daripada hadis Nabi SAW. Jadi maknanya bila Imam Asy-Syafi'i dan juga Asy-Syafi'iyah membenarkan apa ni binaan atas kubur dengan syarat, maka di situ menunjukkan bahawa di sana ada perbahasan lah tentang kefahaman tentang hadis tersebut. Okey, kita teruskan bacaan. Jadi Nabi kata, iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turab, maka hendaklah bila mati seorang daripada kaum kerabat kamu, daripada saudara kamu, maka hendaklah kamu rata tanah dia ala qabrihi, di atas kubur dia. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrih, kemudian hendaklah ada seorang dari kalangan kamu duduk ataupun berdiri. Ahadukum falyakum, hendaklah duduklah, maknanya bukan berdiri ni, qama memang berdiri, tapi hendaklah duduk berada seorang kamu di atas di kepalanya, ala ra'si qabrihi, di kepala kubur itu. Summa liyaqul, kemudian dia berkata, ya fulan ibnu fulanah fa innahu yasma'hu wa la yujib, dia kata, wahai fulan ibnu fulanah, sesungguhnya mayat itu dengar, cuma mayat itu tak dapat menjawabnya. Sebab mayat ni memang dengar lah, sabit dalam hadis sahih, di mana Nabi pernah apa ni kata kepada mayat di dalam peperangan ketika umat Islam memenangi peperangan Badar, saya tak silap gitulah. Jadi dalam peperangan tu, bila umat Islam dah menang, dalam dikumpul golongan musyrikin ni yang telah meninggal tu satu tempat, lalu Nabi tanya kepada mereka, adakah kamu telah dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Sesungguhnya kami telah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Lalu Sayyidina Umar tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu bercakap dengan mayat ke? Kan Rasulullah kata, sesungguhnya mayat itu lebih mendengar daripada kamu. Maknanya mayat terdengar, cuma dia tak boleh nak buat apa, tak boleh nak jawab dan sebagainya. Tapi dia dengar berdasarkan hadis itulah. Dan begitu, sebab itulah kita sunat bila kita pergi ke kubur, kita menyatakan assalamualaikum ya ahlal kubur ataupun assalamualaikum ya ahlad dar. Maknanya salam itu dijawab oleh ahli kubur, menunjukkan bahawa mereka dengar dan mereka boleh jawab, tapi kita tak dengar apa yang mereka perkatakan itu. Sebab itu ahli kubur gembira kalau kita melawat mereka, khususnya sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, iaitu pada hari Jumaat lah, hari Jumaat ataupun sehari sebelum dan sehari selepas, maknanya Khamis, Jumaat dan Sabtu. Okey, fa innahu yasma'u wa la yujib, mereka itu mendengar tapi tidak menjawab. Summa yaqul, kemudian dia pun berkata, ya fulan ibnu fulanah fa innahu yastawi qa'idan. Kemudian bila dia berkata ya fulana ibnu fulanah, lalu mayat itu roh tu akan yastawi qa'idan, akan duduk. Tadi dia sedar kan, kemudian dia duduk pula. Summa yaqulu ya fulana ibnu fulanah, lalu dia kata lagi, wahai fulan ibnu fulanah, fa innahu yaqulu arsyidna, lalu jenazah mayat tu akan berkata, roh dia lah akan berkata, tunjukkanlah kami, beritahulah pada kami benda yang baik-baik itu. Benda apa nak royak ni, arsyidna, tunjukkan kepada kami. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, walakin la tash'uruna, tapi kamu tak sedarlah apa yang mayat tu jawab. Falyaqul, kemudian kamu hendaklah berkata, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadati Allah minad dunya syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakira. Okey, kemudian hendaklah dia kata, ingatlah, uzkur ma kharajta alai, ingatlah apa yang kamu keluar daripadanya, dari kamu keluar daripadanya, iaitu daripada dunia itu. Ma kharajta alaihi minad dunya, apa yang kamu keluar daripada dunia itu. Iaitu apa dia?
syahadati alla ilaha illallah, kamu bersyahadah minad dunya syahadati. Jadi dia apa ni, iaitu yang pertamanya ialah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dia maknanya, kena ingat syahadah kamu, iaitu kamu mengucap bahawa la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Itu perkara yang sangat pentinglah. Wa annaka radita billahi rabba, dan sungguhnya engkau redha kepada Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai agama kamu, wa bi muhammadin nabiyya, wa bil qur'ani imama. Jadi itu antara kamu kata, dan wa innaka radita, dan sungguhnya engkau redha bahawa Allah itu sebagai Tuhan kamu, dan Islam itu sebagai agama kamu, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi kamu, wa bil qur'ani imam, dan Quran itu sebagai imam kamu. Fa inna munkaran wa nakiran ya'khuzu kullu wahidin minhuma bi yadi sahibihi wa yaqulu intaliq bina ma naq'udu 'inda man luqina hujjatahu. Lalu sesungguhnya malaikat munkar dan nakir akan memegang tangan sahabat dia dan berkata, jom kita pergilah, mari kita pergi, ma naq'udu inda, kita tak duduk di sisi orang yang telah diajar hujah dia, iaitu telah diajar kepadanya talqin tersebut. Faqala rajulun, lalu berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, fa in lam na'rif ummahu, macam mana pula wahai Rasulullah kalau kita tak tahu mak dia? Qala falyansubuhu ila ummihi Hawa, lalu Rasulullah berkata hendaklah dinasabkan kepada emaknya Hawa, iaitu Siti Hawa lah, isteri kepada Nabi Adam AS, ibu kita yang asal. Ya fulana ibnu Hawa, wahai lelaki tersebut yang anak lelaki kepada Hawa, ibnu Hawa. Qultu fahaza hadisun, lalu qultu ni Imam Nawawi lah, Imam Nawawi berkata fahaza hadisu wa in kana dha'ifan fayusta'nasu bihi. Lalu Imam Nawawi kata, qultu, aku berkata, fahaza hadis wa in kana dha'ifan fayusta'nasu bihi. Lalu Imam Nawawi kata, hadis ini walaupun ianya adalah dha'if, fayusta'nasu bihi, namun ianya boleh diguna pakai. Fayusta'nasu bihi, maka boleh diguna pakai hadis tersebut. Waqad ittafaqa ulama'ul muhaddisin wa ghairuhum ala musamahati fi ahadisil fadail wat taghrib wat tarhib, di mana sesungguhnya telah berittifaq ulama muhaddisin dan juga yang lain daripada muhaddisin, fuqaha, ahli-ahli fiqh, ahli-ahli tasawuf dan sebagainya, ataupun doa yang sebagainya, di mana mereka ini ala musamahati, iaitu mereka ni memberi kelonggaran pada penggunaan hadis dhaif ini dalam perkara yang berkaitan dengan fadailul a'mal. Contohnya nak beramal, bila buat amal macam ni boleh pahala banyak ni kan, contohnya fadailul a'mal, maka boleh kita guna hadis dhaif tersebut untuk beramal. Wat targhib wat tarhib, dan juga targhib untuk menggalakkan orang, wat tarhib ataupun menakutkan orang tentang azab Allah Subhanahu wa taala, wat taghrib. Jadi di sini adalah taghrib lah. Hadis ni digunakan sebagai taghrib, iaitu menggalakkan orang supaya mengingati perkara yang berkaitan dengan kelebihan orang yang melakukan talqin tersebut, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam masa yang sama, talqin juga merupakan tarhib, iaitu peringatan kepada orang yang hidup bahawa mereka juga akan satu hari nanti akan sampai ke tempat sebagaimana orang mati itu. Maka hendaklah mereka bersedia dengan amalan-amalan soleh untuk menjawab segala apa yang akan ditanya nanti di dalam kubur. Sebab ada beberapa hadis yang menyebut tentang soalan di dalam kubur tersebut. Ulama al-muhaddisin wa taghrib wa tarhib wa qad u'tudida bisyawahid min ahadis ka hadis was'alu lahu tasbih wa wasiyati Amr bin al-As wa huma sahihan. Dan sesungguhnya hadis ini, hadis dhaif ini telah disokong u'tudida bisyawahida min ahadisin, dengan syawahid daripada hadis-hadis lain, seumpama hadis apa,
was'alu lahu tasbit, iaitu Nabi menyebut was'alu lahu tasbit. Hadis tu daripada lafaz dia yang panjang adalah wastaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al, di mana Nabi SAW dalam hadis sahih Nabi menyatakan lepas Nabi dah ke bumi sahabat dia, ada ketika yang lain Nabi tak baca talqin, tetapi Nabi sebut kepada sahabat-sahabat dia, kata istaghfiru li akhikum, minta ampunlah kepada untuk sahabat kamu ni, was'alu lahu tasbit, dan minta tolonglah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia akan ditetapkan untuk menjawab soalan munkar nakir tersebut. Fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya sekarang ni dia sedang disoal, maknanya lepas tinggal ni lah dia akan disoal oleh munkar nakir tersebut, di mana disebut maknanya lepas tinggal berapa langkah, maka munkar nakir akan mula soalan dia kepada jenazah tersebut. Maka di sini menunjukkan bahawa hadis sahih ini menunjukkan bahawa mayat itu, jenazah itu akan disoal. Jadi dalam hadis sahih, dalam hadis dhaif talqin ini menunjukkan bagaimana ada soalan yang ditanya di dalam kubur. Jadi ada keselarian, keserasian, penyelarasan antara dua hadis tersebut, antara hadis sahih dengan hadis dhaif tersebut. Maka hadis sahih itu menjadi penguat, menjadi penyokong kepada hadis dhaif yang berkaitan dengan talqin yang diriwayatkan oleh Abu Umamah tersebut. Dan selain daripada itu juga disokong juga oleh hadis berkaitan dengan sebenarnya asar lah, tapi kadang-kadang kita ada juga yang panggil hadis, tapi sebenarnya ni adalah asar, tapi dia bercampur kat dalam tu ada hadis juga, ada kisah hadis juga. Dan iaitu wasiat Amr ibn al-As, iaitu asar daripada Amr ibn al-As. Dan hadis ini, hadis was'alu lahu tasbit dan juga kisah wasiat Amr ibn al-As ini, kedua-duanya itu adalah diambil daripada hadis sahih belaka, riwayat dia sahih belaka. Jadi hadis berkenaan dengan wasiat Amr ibn al-As ni panjang, iaitu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia daripada Tariq Abdul Rahman bin Syamas Al-Mahri rahimahullah annahu qala. Jadi dia kata Imam Muslim telah meriwayatkan hadis berkenaan dengan wasiat Amr ibn al-As. Panjanglah juga ada ni. Maknanya dia cerita dulu dia ada 3 fatrah, zaman jahiliah, kemudian zaman awal Islam bersama Rasulullah, kemudian selepas daripada itu. Jadi anak dia kata, maknanya ayah, bukankah Rasulullah telah memberi khabar gembira kepada kamu? Jadi kemudian di akhir hujung wasiat tu dia kata kepada anak dia lah, dia kata, anak aku, dia kata kalau aku dah mati nanti, disebutlah beberapa perkara. Kemudian dia kata di hujung tu, dia kata fa iza dafantumuni, bila telah kamu kebumikan aku nanti, fasannu alayya turaba sannan, kemudian kamu ratalah tanah di atas kubur aku tu, wamkusu inda qabri qadra ma tanharu jazur wa yuqsamu lahmuha kai astanisu bikum wa uradi'u rusulu rabbi. Jadi dia kata bila dah kamu telah mengkebumikan aku nanti, telah rata tanah semua, kamu dah kuburkan aku rata tanah, aku nak supaya wamkusu inda qabri, hendaklah kamu duduk di sisi kubur aku, qadra ma tanharu jazur, iaitu qadar kira-kira disembelih jazur. Jazur ini orang Arab panggil bagi penyembelihan unta. Dia panggil az-zabhu, sembelih kambing, lembu dan sebagainya. Tapi kalau jazur memang khas untuk sembelih unta. Jadi sekira-kira kamu lakukan penyembelihan pada seekor unta, wa yuqsamu lahmuha, dan kamu membahagikan dagingnya. Jadi kamu membahagikan wa yuqsamu lahmaha, iaitu kamu membahagikan daging tersebut, kai astanisu, maknanya dia suruh duduk kira-kira sekadar sembelih seekor unta. Kemudian lepas sembelih tu bukan sekadar sembelih saja, siapa maknanya lapah kulit, kemudian bagi daging, maknanya sebelum bagi daging tu kena lapah kulit dululah, takkan nak kerak daging dengan kulit sekaligus untuk diberi kepada orang kan, orang ramai.
Jadi maknanya lepas meleh lapah kulit, lepas lapah kulit kerak-kerak potong pula daging. Lepas tu lepas potong daging, siapa boleh bagi daging tu kan, nak bagi pula sehar pula. Jadi lama lah, kadang-kadang dalam 2 jam ataupun 3 jam setengah lah untuk semua urusan ni selesai. Sebab bukan senang, unta bukan apa ni, ayam. Kalau sembelih ayam lain cerita kan, mudah. Ni sembelih unta. Jadi lepas tu siapa selesai bagi daging, wa yuqsamulah maha, maknanya dibahagikan daging tu. Kai astanisu bikum, supaya aku astanisu, aku bermanja-manja dengan kamu, maknanya nak rasa, ialah malam pertama masuk dalam kubur kan, malam pertama masuk dalam kubur. Jadi maknanya nak rasa biar kamu tu ada menemani aku, nak rasa gitu, nak rasa. Jadi aku nak rasa gitu, maknanya keadaan astanisu bikum, aku nak bermanja, nak apa, nak macam kita panggil apa, astanisu ni itulah bermanja lah istilah dia. Macam kucing gesek kaki tuang dia kan, gitulah dipanggil astanisu. Jadi nak bermanja dengan kamu, nak merasa senang hatilah dengan kamu. Sebab selepas daripada itu aku akan jawab nanti soalan utusan Tuhan aku, iaitu akan jawab soalan daripada Munkar dan Nakir. Jadi soalan Munkar Nakir itulah yang disebut dalam talqin. Jadi talqin itu dalam hadis lain Nabi kata, laqinu mautakum bila ilaha illallah, ajarlah mayat orang yang mati di kalangan kamu tu, orang nak mati di kalangan kamu tu dengan la ilaha illallah, itu ajar orang nak mati. Laqinu, ni hadis talqin selepas kematian, selepas orang tu mati. Jadi hadis talqin ni walaupun disebut dengan jelas oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, walaupun ianya dhaif, tetapi dia mempunyai syawahid yang banyak, yang menunjukkan bahawa ianya boleh dilakukan dan boleh diamalkan oleh masyarakat Islam lah. Kita boleh mengamalkan perkara tersebut. Wasiyatu amruhu wa huma sahihan sabaqa bayanuhuma qariban. Jadi kedua-dua hadis ni Imam Nawawi kata telah aku nyatakan kedua-duanya sebelum daripada ini. Walam yazal ahlus syam ala al-amali bihadza, dan Imam Nawawi beritahu bahawa perkara ni masih lagi diamalkan oleh ahli Syam. Maknanya ijtihad yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi, oleh ulama Syafi'i, yang menyatakan bahawa talqin itu adalah mustahab, adalah disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab ada hadis dan diperkuat hadis dhaif, walaupun hadis tu dhaif, tetapi hadis itu bukan hadis syadidud dha'fi yang terlalu dhaif, ataupun hadis munkar, bukan hadis dhaif. Tapi hadis dhaif itu diperkukuhkan oleh hadis-hadis yang lain. Banyaklah contoh, kalau kita belajar ilmu hadis, kita akan jumpa banyak hadis-hadis dhaif, tetapi ianya selari dengan hadis sahih yang daripada segi matan dia, cuma sanad dia lah berbeza. Contohnya macam hadis ya Muhammad. Hadis ya Muhammad ni ialah hadis tawassul lah. Nabi ajar tawassul, di mana orang buta minta dengan Rasulullah supaya sembuh kan. Lalu Nabi akhirnya suruh dia bertawassul dengan baginda, dengan hadis tu yang dikenali dengan nama hadis ya Muhammad. Jadi hadis ya Muhammad ni dia ada berbelas-belas riwayat semua sekali. Semua hadis itu dhaif belaka. Semua sekali riwayat itu adalah dhaif belaka. Kecuali satu riwayat memang disepakati oleh ulama bahawa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih tu dia punya matang dia tu, nak compare dengan hadis dhaif tu lebih kurang je, tak ada beza mana pun, lebih kurang je. Ada Allahumma inni, Nabi ajar dia, Nabi kata hendaklah kamu pergi ambil air sembahyang, wuduk sembahyang 2 rakaat, lepas tu kamu baca doa ni, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah, ya Muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda, Allahumma syafi'hu fiyya. Jadi itu yang diajar oleh Nabi lah kepada orang buta tu. Jadi dalam hadis sahih tu Nabi ajar kepada dia, orang buta tu baca, sahabat dia tu baca apa yang Nabi ajar, terus matanya dapat melihat. Jadi itu kalau kita duduk, so kita boleh gunalah
matan hadis yang sama, ataupun yang hampir yang hadis dhaif tu semua tu yang telah menjadi hasan li ghairi, kita boleh guna hadis tersebut untuk kita berdoa ramai-ramai. Cuma kena tukarlah kepada lafaz nahnu. Jadi Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah ya Muhammad inna qad tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina hadhihi lituqda Allahumma syafi'hu fina. Jadi kita boleh minta doa lah sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis tawassul yang sahih tersebut. Jadi kita boleh buat tawassul ni sunat sebab Nabi ajar, Nabi buat, Nabi suruh buat. Jadi digalakkan kita buat lah sebab Nabi suruh. Hanya golongan sesat aja yang menganggap bahawa tawassul itu adalah syirik. Sebab ini bercanggah dengan hadis sahih yang datang daripada Nabi SAW. Macam mana mereka kata mereka nak ikut Rasulullah tapi hadis sahih mereka tolak? Kadang-kadang kita pun pening cara mereka berfikir. Cakap tak serupa bikin, kan? Apatah lagi dalam isu ijtihad. Okey, kita teruskan lagi bacaan kita di mana Imam Nawawi menyatakan walam yazal ahlu Syam 'alal 'amali bihaza, dan Imam Nawawi kata dan masih lagi sampai sekarang orang ahlu Syam masih lagi beramal dengan amalan ini. Maknanya Imam Nawawi lama dah lah, kan. Jadi Imam Nawawi kata ahlu Syam tu masih lagi beramal dengan amalan tersebut, masih lagi buat talqin. Dan kita pun ambil perkara inilah, ulama-ulama di tempat kita, Asy-Syafi'iyah di tempat kita juga mengikut ijtihad ini, iaitu menyatakan sunat kita baca talqin. Cuma kita tambahlah, modify sikit, capur lagi dengan hadis lain, capur hadis man rabbuka wa man nabiyyuka dan sebagainya. Jadi yang menunjukkan bahawa semua soalan itu adalah hadis yang datang daripada hadis-hadis tersebut yang saling kuat menguat di antara satu sama lain, dan itulah kita jadi talqin yang kita amalkan di dalam masyarakat kita hari ini. Maknanya gabung beberapa hadis lah, bukan satu dua hadis saja, tetapi banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi itulah kisah berkenaan dengan talqin yang disebut oleh Imam An-Nawawi tersebut. Justru itulah orang kita, bila kita buat talqin, bukan sekadar kita buat talqin di kubur, tapi biasanya kita akan ikut dengan tahlil lah. Kita juga akan baca tahlil di kubur tersebut, di mana tahlil ini juga adalah sunat. Baca Quran di kubur, Imam Syafi'i memang menggalakkan pengikut-pengikut dia memang membenarkan. Imam Syafi'i berijtihad bahawa dibenarkan baca Quran di kubur. Dalilnya adalah daripada kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ni karangan Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dia lahir pada tahun 751 dan meninggal pada tahun dia lahir tahun 691, meninggal tahun 751. Jadi kitab Ar-Ruh ini telah tahqiqkan oleh Muhammad Jamal Ayyub, dan juga kharraja ahadisahu, dikeluarkan hadis-hadis dalam ni dikeluarkan oleh Kamal bin Muhammad Al-Qalami. Jadi dia dalam kitab ini, dalam kitab Ar-Ruh, cetakan Darul Ilmu Al-Fawaid. Jadi Darul Ilmu Al-Fawaid ni dia mencetak kitab Ar-Ruh, di mana dalam jilid yang pertama, cetakan mana ni, cetakan An-Nashr wa Tawzi' kat mana ni, Muassasah Salman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dia cetakan Saudi ni, rasa cetakan ni, kitab Ar-Ruh ni cetakan daripada Darul Alim Al-Fawaid. Jadi Darul Ilmu Fawaid
Jadi dia dalam Lin Nashr wa Tawzi'. Jadi dalam kitab Ar-Ruh ni cetakan ini, di mana dalam muka surat 23, dalam muka surat 23 ada tentang riwayat daripada Imam Syafi'i, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauzi ni telah meriwayatkan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi telah meriwayatkan tentang keharusan membaca Al-Quran di kubur sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri, iaitu pada muka surat 23. Wa qala Al-Hasan Ibn Sabah Az-Za'farani sa'altu Syafi'iyya anil qira'ati 'inda al-qabri faqala la ba'sa bihi. Berkata Hasan bin Sabah Az-Za'farani, iaitu seorang sahabat Imam Syafi'i lah, Az-Za'farani ni. Lalu dia kata apa? Aku telah bertanya kepada Syafi'i, kepada Imam Syafi'i sendiri, berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran di kubur. Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, la ba'sa bihi, itu adalah dibolehkan, tak apa-apa, tidak menjadi apa-apa masalah. Maknanya dibolehkan. Apatah lagi di sana terdapat hadis sahih daripada Nabi SAW yang sudah tentu menjadi panduan kepada Imam Syafi'i untuk membenarkan bacaan Al-Quran di kubur. Yang jelas datang daripada ijtihad itu diambil daripada nas yang sahih daripada Nabi SAW. Jadi perkara ini juga dipersetujui oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim pun setuju. Sebab itu kitab Ruh ni kadang-kadang dia banyak sangat bercanggah dengan fahaman golongan-golongan ahli yang suka, golongan-golongan yang suka buat bid'ah, yang suka menyatakan bid'ah pada semua perkara. Ini sikit-sikit bid'ah, ini sikit-sikit bid'ah sesat, ini bid'ah sesat. Alasannya Nabi tak pernah buat. Sedangkan perkara itu kalau kita rujuk dalam kitab Ar-Ruh ini, maknanya kitab Ar-Ruh ni jawab, boleh ada semua dalil-dalil hujah, boleh menjawab hujah-hujah mereka. Maknanya hujah mereka hak kata tak boleh, ada bid'ah dan sebagainya. Di sini boleh katakan hampir semua benda dijawab dalam kitab Ar-Ruh, semua ada. Imam Al-Jauzi membenarkan perkara tersebut yang mereka anggap sebagai bid'ah, dalalah dan sebagainya. Termasuk juga dalam kes yang kita sedang bicarakan ini, iaitu isu membaca Al-Quran di kubur. Jadi Imam Syafi'i membenarkannya, dibenarkan, diriwayatkan oleh Az-Za'farani, muka surat 25 jilid 1, muka surat 25, bukan silap, muka surat 23 jilid 1, muka surat 23. Wa qala Hasan bin Sabbah Az-Za'farani sa'altu Syafi'iyya 'anil qira'ati 'inda al-qabri faqala la ba'sa bihi. Berkatalah Hasan bin Sabbah Az-Za'farani, aku sendiri tanya kepada Imam Syafi'i, sebab dia hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran di sisi kubur, lalu di kubur. Lalu berkata Imam Syafi'i jawab, la ba'sa bihi, perkara itu adalah dibolehkan. Jadi membaca Al-Quran di kubur ni, di mana diriwayatkan oleh Za'farani. Za'farani adalah antara perawi yang merawi banyak perkara yang berkaitan dengan Imam Syafi'i, dan dia adalah seorang yang siqah. Maksudnya riwayat ni betul lah. Sebab itu kalau orang kata Imam Syafi'i mengharamkan bacaan Al-Quran di kubur, tak siapa pahala kepada si mati, itu tak betul. Itu adalah riwayat yang tak betul, yang bercanggah dengan riwayat yang sahih yang datang daripada Az-Za'farani sendiri. Sebab itu bila kita ambil riwayat ni, kena tengoklah riwayat tu betul tak betul. Jangan mentang-mentang ada tulis je dalam kitab, tak tahu kepala ekor, kadang-kadang tak tahu Asy-Syafi'i ke Asy-Syafi'iyah ke. Ada benda kita boleh ambil daripada Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah di tempat kita, bila dalam isu talqin, kita ada tambahan kita buat, tak nafikan, itu dibolehkan, itu ijtihad. Masalah ijtihad yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah larang, tak pernah menegah kita daripada membuat ijtihad yang dibenarkan di dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak. Sebab man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad, ijtihad dia tu betul, maka dia akan dapat 2 pahala. Kalau dia salah, fa akhta'a, Nabi kata kalau salah sekalipun dia akan dapat 1 pahala. Dapat pahala belaka. Tak ada ijtihad yang akan memasukkan sahabat dia tu
ataupun orang yang melakukannya itu masuk ke dalam neraka. Sebab itu amalan-amalan ijtihadiyah yang kita buat di tempat kita di Labuan ini, contohnya secara khusus seperti talqin, seperti tahlil dan sebagainya, itu perlu disuburkan, perlu diteruskan sebab ada dalil, ada sandaran. Kalau kita baca tahlil itu, kita baca la ilaha illallah, itu memang ada disebut dalam hadis kelebihan la ilaha illallah banyak. Kelebihan la ilaha illallah bahkan disebut dalam hadis, satu hadis Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia yang berkata, qala sekali kata, kan, berkata dengan sekali kata la ilaha illallah, balasan dia apa? Dakhalal jannah, dia akan dakhala ni telah masuk dalam syurga. Nak beritahunya bahawa memang masuk sungguh dalam syurga. Dakhalal jannah, bukan saya dahulu, bukan akan masuk. Dakhala ni fi'il madhi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, nak beritahu bahawa akan masuk sungguh ke dalam syurga. Maknanya dengan ungkapan la ilaha illallah. Apatah lagi kita jadikan la ilaha illallah itu sebagai zikir. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata antara yang afdal yang diberikan pada aku dan juga nabi-nabi sebelum daripada aku adalah ungkapan la ilaha illallah. Besar. Maknanya berzikir, tiba-tiba kita mengharamkan orang berzikir. Memang sesat betul lah. Kan? Lawan hadis Nabi SAW, hadis sahih, mereka boleh lawan. Jadi mereka hanya menggunakan, kadang-kadang yang kita herannya, hak mereka buat itu tak ada masalah. Mereka buat bid'ah macam-macam, bid'ah sesat, ikut formula mereka lah, kan. Kita beranggapan itu perkara ijtihad. Jadi perkara-perkara sesat yang mereka buat, okey pula, tak ada masalah. Orang lain buat, ada masalah lalu. Ini masalah dia. Masalah golongan yang suka membid'ahkan orang dengan bid'ah yang sesat. Sikit-sikit amalan umat Islam bid'ah sesat. Sikit-sikit amalan umat Islam bid'ah sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Maknanya satu perkara yang sangat tak betul lah, yang kita kena ubah supaya kita boleh beri yang terbaik kepada umat ini, insya-Allah. Maknanya berdasarkan dalil-dalil ulama, kita buat satu perkara bukan buat saja-saja, ada dalil dia, ada sandaran dia, ada sandaran hukum dia, kenapa benda tu dibuat dan sebagainya. Maknanya banyak hujah, dan mereka hujah itu dapat mereka ambil daripada hadis ataupun daripada Al-Quranul Karim, sama ada hadis dhaif sekalipun yang disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain, ataupun lagi banyak lagi benda-benda lain yang mereka buat berdasarkan ijtihad, maka ahlan wa sahlan, dibenarkan oleh Nabi SAW dan dibenarkan di dalam syariat Islam. Sebab itu amalan-amalan yang baik yang dibuat oleh masyarakat perlu kita suburkan dan perlu diteruskan. Mudah-mudahan ianya akan memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat Allah. Banyaklah amalan-amalan yang menjadi tradisi masyarakat kita yang perlu kita teruskan daripada masa ke semasa. Jadi Ustaz rasa itulah yang dapat Ustaz sampaikan sedikit sebanyak. Kesimpulan yang terakhir yang Ustaz nak sebut adalah kesimpulannya bahawa talqin ini adalah suatu amalan yang sangat bagus, satu amalan yang sangat bagus yang berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi hadis itu diperkuatkan dengan hadis-hadis sahih yang lain, dan ianya dipersetujui oleh ramai ulama Asy-Syafi'i. Ulama Asy-Syafi'i ashabuna, maknanya ashab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, dan dipersetujui saksian oleh Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi kata boleh beramal hadis dhaif sebagaimana yang disepakati oleh muhaddisun, maknanya oleh ahlu hadis yang lain, kan. Muhaddisun bersepakat, maknanya boleh beramal, dan juga ulama-ulama yang lain juga, fuqaha dan sebagainya, boleh beramal dalam masalah fadail amal, fadail taghrib wa tarhib, boleh diamalkan perkara tersebut, tak jadi masalah. Sebab itu tidak menjadi satu kesalahan ataupun langsung tidak termasuk dalam bid'ah yang sesat bagi umat Islam yang apatah lagi masyarakat Islam di Malaysia yang mengikut mazhab Syafi'i, yang mana mereka mengikut ijtihad ulama mereka yang menyatakan bahawa mustahab, sunat sama tak kira lah sama ada perkara itu Nabi sentiasa lakukan ke ataupun Nabi lakukan sekali-sekala saja dalam hayat, sepanjang hayat mereka dan sepanjang hayat baginda SAW. Tapi yang pentingnya itu adalah sunat dan dilakukan oleh Nabi SAW
dan menjadi ijtihad di kalangan ulama Syafi'i itu adalah disunatkan, mustahab kita buat. Jadi itu yang penting. Maka kita bolehlah teruskan untuk meneruskan perkara yang berkaitan dengan talqin ini, buat, maknanya teruskan. Itu sangat-sangat digalakkan di dalam Islam berdasarkan dalil dan nas yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dhaif yang disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain serta dipersetujui oleh ulama-ulama yang ramai. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita membaca al-Quran di kubur, yang mana Imam Syafi'i sendiri membenarkan perkara tersebut sebagaimana dalam kitab Ar-Ruh muka surat 23 cetakan yang ditahqiqkan oleh Muhammad Jamal dan juga Kamal bin Muhammad. Jadi itulah Darul Ilmu Al-Fawaid yang dicetak oleh Darul Ilmu Fawaid, cetakan yang pertama lah, yang mana cetakan ini dibiayai oleh Muassasah Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi Al-Khairiyah di Saudi lah, dicetakkan Saudi ni. Jadi yang penting maknanya dalam kitab ini, dalam jilid yang pertama dan kitab Ar-Ruh jilid pertama muka surat 23, bahawa jelas dinyatakan bahawa Imam Syafi'i menyatakan bahawa boleh baca Quran di kubur, dan maksudnya mafhum dia adalah sampailah pahala orang baca Quran di kubur tersebut, digalakkan di dalam Islam. Apatah lagi terdapat hadis-hadis yang banyak yang menyokong perkara ini, sebagaimana yang telah kita sebut dalam siri-siri kuliah sebelum ini. Boleh rujuklah pada siri-siri kuliah dari meja KPM yang terdahulu berkenaan dengan hadis-hadis sahih tentang bagaimana Nabi membenarkan membaca Al-Quran di kubur. Jadi itulah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina al-hikmah wa anshur minna wa barik lana waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.